Okey Angah, hari ni kita tengok satu paper, okey, yang ditulis oleh Dr. Mosen dan sahabatnya daripada Belgium, Department of Psychology. A feeling pressure to be a perfect mother relates to parental burnout and career ambitions. Menarik topik dia sebenarnya. Rasanya yang ni memang ramai boleh relate ni. Ya, sebabnya kita memang banyak kali dah bercerita tentang apa perfect mothers ni sebenarnya, betul, kan. Betul. Jadi Dr. Mosen dan sahabat dia ni mengkaji tentang sindrom ni. Yang dia panggil intensive motherhood. Yang mana sebenarnya bukan Melayu sahajalah yang mempunyai budaya ataupun norma yang nak melihat mak ni mesti sempurna. Mak ni mesti mengorbankan diri. Bukan Melayu je rupanya Betul. Ya, culture ni maknanya masyarakat yang berkulit putih di barat pun mereka mengalami sindrom yang sama. Betul. Jadi sebelum tu Angah, selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okey. Jadi Dr. Mosen menyatakan yang intensif mothering ataupun intensif mak yang intensif, maknya yang intensif ni satu budaya ataupun culture yang mana yang masyarakat melihat mak ni mesti sempurna, mesti mendahului kesejahteraan anak-anak dia lebih daripada segalanya. Tanpa menyatakan ataupun mengambil kira tentang kesejahteraan diri lah. Dan dalam masa yang sama, keadaan ini sebenarnya menyumbang kepada keadaan yang mak rasa dia memang aku kena buat macam tu. Okey, mak kebanyakan rasa aku kena buat macam tu dan akhirnya menyumbang kepada tekanan dan burnout lah dalam kalangan mak-mak ni, untuk jadi sempurna. Maknanya dia bertanggungjawab ke atas kesemua anaknya, dari segi fizikal anaknya, dari segi perkembangan emosi anak dia, dari segi perkembangan intelek anak dia, semua terletak di bahu dia. Okey? Tapi sebabkan juga kan macam kita dah tahu kalau Melayu ni macam ni, Chinese Indian, semualah culture kita macam tu. Walaupun kita rasa kita tak mampu, tak larat, tapi kita carry juga. Kita bawa juga mencari bukan kita tak sedar pun kita rasa kita mencari kesempurnaan tu. Sebab dah sebati dalam culture kita. Memang nenek kita buat macam tu, mak kita buat macam tu, mak saudara kita macam tu, jiran tetangga memang macam tu, kawan pun macam tu. Memang macam tu. Culture kita adalah culture yang tak apa mengorbankan diri tu demi anak-anak dengan juga yang lain. Yang lain. Betul. Untuk kita jadi secara tak langsungnya, walaupun kita tak kata pun kita jadi perfect, kita tak rasa perfect pun kan, tapi secara tak sedar kita bawa perangai tu sebenarnya. Betul. Jadi intensive mothering ni tadi sebenarnya secara tak langsung mak-mak ni dia macam unconsciously, tanpa minda bawah sedar kita conform ataupun kita memang menerima perkara tu bulat-bulat tanpa mempersoalkan, tanpa justify mengapa kita perlu buat macam tu. Itulah yang berlaku dalam kalangan mak-mak yang kita selalu bagi analogi seperti lilin yang membakar diri. Okey? Maknanya membakar diri seperti letakkan air di dalam baldi tapi tak tutup. Mengalir je tanpa had dan menyebabkan akhirnya mak tu burn out dan sangat-sangat stres lah. Betul-betul. Kalau satu kita dapat memang kita nampak lah jelas yang pasal becoming a perfect mother ni kan, mainnya adalah daripada culture kita lah. Tapi untuk kita ni, level kita, memang kita tak mampu pun nak ubah culture. Tak mampu pun nak ubah culture. Tapi apa yang kita boleh buat rasanya pada side kita sahaja. Kita takkan mampu nak ubah culture bahagian luar. Itu di luar kawalan kita dah. So apa yang kita mampu buat adalah macam mana kita di kawasan kita yang kita boleh control. Kawal. Ataupun mungkinlah dengan wujudnya satu komuniti yang sedar bahawa ibu-ibu ni sepatutnya tidaklah mengorbankan diri sampai kesihatan terganggu, mental terganggu, emosi terganggu. Mungkinlah kita akan mencapai tahap kita sedar bahawa tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna. Betul. Dan kita akan mula menerima kekurangan yang kita nampak sebelum ni. Dan tidak cuba pun nak ubah kekurangan tu. Contohnya kita tak mampu nak masak.
kita tak reti nak masak ataupun kita tak mampu nak masak, tak apa, kita terima kekurangan kita kat situ. Kita tak mampu nak pastikan rumah kita kemas sepanjang masa. Ya. Kita kerja, balik rumah dengan anak, nenek-nenek, kita tak mampu nak pastikan lantai kita berkilat sepanjang masa. Tak apa, kita terima kekurangan tu. Ataupun kita rasa kita tak mampu pada certain period of time, kita tak mampu pun nak perform dekat tempat kerja. Tak apa, kita akui benda tu. Ya. Tapi try cuba, lepas tu kita cubalah Perbaiki, tambah baik. Kita tahu, terima kekurangan, akui kekurangan tu, dan waktu tu baru kita akan cuba improve sikit-sikit. Ya. Itulah ngah macam kes viral baru ni, yang kes tak pandai siang ikan tu. Jadi ramailah netizen mengutuk kan. Apa tak pandai siang ikan, kedai sekarang pun di pasar dia orang memang ada servis untuk siangkan untuk kita. Jadi tak perlulah kita nak menghukum seorang wanita, seorang mak tu hanya kerana dia tak pandai bahagian tu, maka berjemaah kita ramai-ramai kutuk dia. Terus saya kata apa ni, tak layak jadi ni, ya, apa-apa semua kan. Betul. Sedangkan dia bahagian lain hebat. Yang tu kita tak nampak kan. Janganlah membandingkan pula, kata ni macam ni, oh ni boleh je, saya boleh je pula kan. Saya umur 5 tahun dah pandai. Daripada side lelaki nak kutuk perempuan tu, ikut dia orang lah. Kan, lantaklah kita, lagipun kita fokus pada perempuan kan kat sini kan. Yelah, walaupun lelaki tu apa, dia pandai ke tukar-tukar mentor lampu ke, pandai ke bertukang, pandai ke buat rumah sendiri ke, tak juga kan. Kalau ikut nak buat macam tu lah. Tapi kalau dari segi antara kita, antara perempuan ni, tak perlulah nak membandingkan pula dengan rasa. Kalau bukan kita yang empowering antara kita, siapa lagi? Ya, betul. Siapa lagi? Dan paper ni juga, berbalik pada paper ni tadi, dia menyatakan kalau ibu yang mengalami tekanan yang sangat hebat berkaitan dengan perfect mothering ni tadi, nak jadi ibu sempurna ni nanti, dia sebenarnya kebanyakannya akan mengalami keadaan yang tak seimbang antara kerja dan keluarga. Betul. Sebab nak sangat sempurna, akhirnya tak seimbang. Dia ibaratnya di rumah pun dia rasa stres sebab tak dapat nak jadi mak yang sempurna. Di tempat kerja pun dia tak dapat perform dengan baik juga. Betul. Kan? Sebab dia sendiri yang tak okey kat dalam. Betul. Satu lagi macam kita dah sebut pasal siang ikan ni. Yang ni sebenarnya memberi pengaruh pada kita, media sosial ni. Sangat. Mungkin waktu tu kita kata macam tak apalah kan kita ada kedai boleh siang. Okey, ada yang boleh terima. Tapi mungkin juga ada ibu-ibu yang alamak, akulah tu yang tak erti siang ikan tu. Alamak, akulah tu yang tak pandai ni juga. Alamak, akulah tu tak erti siang ikan tapi hantaran tinggi juga dulu. Gitulah kan. Dia pula rasa bersalah. Rasa bersalah pula kata kan. Mulalah rasa macam low self esteem dan seterusnya. Dan satu lagi pada media sosial ni, kita di media sosial kita sentiasa akan cuba tayangkan sesuatu yang indah-indah. Orang suka tengok yang cantik-cantik. Kita tak akan tengok side yang bangun tidur rambut kita kembang ke kan, baju compang-camping ke, kena muntah anak ke, kita takkan tunjuk dekat kita punya media sosial. So kita hanya akan nampak bahagian yang cantik je pada orang lain. Jangan anggap bahawa kehidupan orang tu adalah sangat sempurna. Oh, bestnya anak dia behave. Betul. Duduk makan elok je dekat meja. Anak aku tunggang terbalik sampai terjatuh. Pinggan campak. Tak, mesti mak tu ada juga momen pinggan dia terbalik juga. Mesti juga ada momen air dia tumpah. Mesti ada juga. Cuma tak tunjuk. Itu je. Betul lah, peranan media sosial ni besar, sangat besar ya. Memanglah maklumat di hujung jari. Tapi kadang-kadang tu kita panggil musibah pun hujung jari jugalah. Maklumat di hujung jari, musibah pun di hujung jari. Sebab melalui media sosial ni macam kata tadilah, di filter yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, tak payah cerita kat orang lah. Kita sendiri pun kita takkan cerita kan. Takkan cerita. Padahal setiap orang adalah kelemahan dan kekurangan sendiri kan. Betul. Macam kita juga kita pun tak rasa kita sempurna dalam kita berpodcast ni. Betul. Kita pun tak rasa kita sempurna. Tetapi dekat sini kita nak ajak sama-sama kita empower antara wanita-wanita dalam komuniti kita untuk menyokong di antara satu sama lain. Tak naklah kita kecam-mengecam. Tak nak macam tu. Betul. Macam Acu sendiri. Okeylah, di rumah tu ialah Acu akui untuk Acu pun ada kelemahan dia juga, kelemahan sendiri juga kan. Bab kain, melipat kain,
Pak Acu sangat puji. Dia boleh lipat dengan cantik, dengan tersusun, boleh ikut bentuk dan sebagainya. Acu tak boleh. Acu akan overwhelm bila dengan kain, melipat kain. Okey, jadi dengan perkara macam tu pun kita sebenarnya dalam rumah kita ni sangat unik. Betul. Pelbagai. Takkan Mungkin dia dari sama. segi aspek Acu dari segi kain, Betul. Angah mungkin dari segi aspek lain pula kan. Jadi jangan tengok sesuatu perkara tu dengan satu mata kasar yang direct saja. Okey? Betul. Setiap kali kita tengok media sosial, gunakan why. Betul ke? Kita persoalkan how, why, where, when, semua KWH tu. Betul ke? Mengapa aku rasa macam ni? Logik ke perasaan aku untuk aku rasa macam ni? Kita persoalkan banyak perkara. Betul. Bila kita tengok suatu perkara dan suatu perkara tu start mengganggu emosi kita. Betul. Sebenarnya yelah, orang kadang-kadang dia share tu, kita tak salahkan orang tu nak share. Iyalah. Contohnya dia nak pergi travel ke, anak dia dapat dapat grad dah ke. Ya, dia nak berkongsi kegembiraan dia kat situ kan. Okey. Apa yang kita ni boleh terima daripada tu, macam Cica kalau kita kena pada diri kita. Pada diri kita. Sama ada dia tujuan baik, okey, alhamdulillah, okey, rezeki dia kan. Rezeki kita sebenarnya banyak lagi. Cuma kita je tak list down. Betul. Sebenarnya list down lah rezeki kita pagi-pagi tu, bangun tidur tu. Nelofa buat macam tu, Jom. Itu memang bagus Nelofa sangat. dia tulis, pagi-pagi dia tulis dulu apa dia punya gratitude list dia. Kiranya hari ni dia bersyukur dia bangun, okey, tak bangun lambat ke, bersyukur bangun awal, subuh, okey. Dia tulis dulu benda tu. So bila kita start hari kita dengan satu yang positif, kita dapat alhamdulillah, syukur banyaknya rezeki yang Allah dah kurniakan waktu tu. Kita akan bawa aura yang positif to the whole day. Permulaan hari yang baik kan. Betul, aktiviti gratitude ataupun aktiviti jena-jena kesyukuran kita tulis diary tentang kesyukuran ni nampak simple tapi sangat powerful ngah. Betul. Memanglah kita tak buat, kita tak nampak impact dia. Cuba kita buat. Angah tak buat lagi. Cuba kita buat. Angah teringin nak buat tapi Angah tak buat lagi. Ya. Okey. Angah teringin nak buat. Acu contohlah kan untuk minggu ni kan. Sambil buat kerja rumah je, tak payahlah kita bersyukur kita naik kapal terbang, pergi mountain ke, tak perlu. Tak apa, kalau mampu tak apa, dah ada masa tak apa. Tapi macam minggu ni Acu duduk depan dryer Acu. Dan Acu dalam hati lah, taklah bercakap seorang depan dryer tu, tapi mana dalam hati syukurnya lah dryer ni dah berumur 17 tahun berkhidmat dengan aku. Betul, Acu cakap kan. Betul. Acu dah Acu beli dryer tu 17 tahun yang lepas dan dia tak meragam pun Angah. Syukurnya lah nak pula bila musim hujung tahun ni hujan kan. Jadi kita rasa alhamdulillah, betapa bersyukurnya dryer ni dah berkhidmat untuk aku 17 tahun tanpa meragam apa-apa dan memudahkan pekerjaan aku. Simple. Simple. Bukanlah kena, kalau tulis tu baguslah kita visualize kan. Visualize lagi bagus. So Angah macam okey, kalau Angah pula Angah start macam tu je lah. Pagi-pagi ada dah to do list nak buat apa. Okay, lepas tu dan kalau dah aim dah kita nak buat apa tu, harapnya hujung hari tu tercapai lah. Dan hujung-hujung nak malam tu okey, lega, settle satu part. Itu je lah yang Angah mampu buat sekarang ni. Okay, lega, lepas tu tidur. Betul kan. Jadi untuk kita nak perfect, untuk kita nak jadi sempurna atas tuntutan orang, eksternal punya tekanan ni sangatlah tak patut. Tak patut kita ni ditekan macam tu. Bukan kita tak patut buat, tak patutnya kita ni semua mak-mak ni ditekan oleh masyarakat, norma-norma masyarakat kepada perkara macam tu. Awak mesti macam ni, awak harus macam ni, awak wajib. Jadi perkataan harus, mesti, wajib, apa semua tu perkataan-perkataan yang sangat sempit. Perkataan-perkataan yang boleh membunuh jiwa mak. Okey, perkataan-perkataan yang sangat kata orang tu rigid. Dalam dunia ni kita boleh guna banyak perkataan lain lagi. Okey, maknanya sebagai mak alangkah baik kalau mak dapat buat macam ni, tetapi kalau mak tak dapat tak apa. Macam tu kan. Tapi mak pun kita bukanlah nak ambil kesempatan. Maknanya bila kita bercakap tentang ni, mulalah buat kerja alang tak alak, acuh tak acuh, alang-alang buat, melepas batuk di tangga, tidak. Kita dah kena ada letak standard untuk dalam diri kita sendiri. Maknanya kawalan tu kawalan dalaman, bukan kawalan daripada masyarakat, daripada orang luar. Acu cakap ni kan, okay, satu benda sebenarnya adalah external expectation. Dengan satu lagi external validation. Kita
apa orang luar expect dengan kita. Orang expect kita boleh perform buat kerja, boleh jaga anak, boleh beranak ramai, boleh menyusukan anak 2 tahun full, dan juga rumah pasti kemas, makanan sihat, tak pernah take away, tak pernah tapau, memang masak sendiri setiap hari, bawa bekal untuk anak dan sebagainya. Itu external expectation. Yang hasilnya lama-lama orang expect kita, akhirnya kita tak mampu. Itu satu. Satu lagi validation. Contohnya validation tu macam okay, so kalau kita memenuhi expectation orang tu, adakah memberi apa-apa ke? Faham tak? Macam Betul. memberi apa-apa ke? So what? Macam tu lah. Mengapa kita nak penuhi? Kenapa kita nak penuhi sangat? Nak mendengar macam baguslah. Macam tu. Jiran Nak kata kena bagus. nak kena validate. Validate. Tak, kita stand atas kemampuan kita. Ya. Bergantung pada kita. Ya. Tak perlu nak penuhi setiap apa yang orang tu expect. Ya. Dan tak perlu nak mengharapkan orang kata pandai. Kita dah habis dah fasa. Ya, betul. Kanak-kanak tadi kau tak apa. Kita Yang dah habis memang dah fasa awal tu kita latih dia untuk macam tu kan. Tapi kita dah sampai tahap yang kematangan, dah lebih 2-3 kali matang dah ni kan. Tak perlukan external validation. Jadi biarlah masyarakat nak letakkan kita macam-macam expectation, tetapi sekarang ni pentingnya macam mana kita react. Yes. Kita react. Macam mana kita nak deliver. Betul. Macam mana kita nak bagi maklum balas kepada expectation masyarakat tentang perkara-perkara tersebut. Itu penting sebenarnya. Maknanya respon kita punya respon tu macam perisai lah. Okay? Macam perisai. Betul. Yang melindungi kita. Lantaklah masyarakat nak kata macam mana, tapi kalau kita ada perisai daripada diri kita, kita ada letak satu set realistik punya setting untuk diri kita, datanglah orang cakap lah macam mana, masyarakat katalah macam mana pun, awak mesti macam tu, awak mesti macam ni dan sebagainya, kita dapat bertahan. Yelah, sebenarnya ada kaitan dengan self esteem juga tu sebenarnya. Self esteem mak tu sendiri kan. Yelah, kita nak cakap kat anak, kita kena berani ni, tapi sebenarnya kita pada kita benda tu bukan satu yang mudah kan. Sebab yelah, dia daripada kecil kita dah biasa. Mungkin setiap kali kita bagi pendapat, mak ayah kita apa pula ni. Akhirnya kita mula tak percaya pada diri kita. So apa-apa tindakan kita mengharapkan, okey tak kalau buat macam ni, okey tak buat macam ni. Kita sentiasa nak kena bertanya macam tu. Padahal sebenarnya kita dah habis dah fasa yang ni. Benda ni yang rasa memang ini kita panggil rantaian Bila masyarakat expect mak mesti macam tu, mak turun kepada anak mesti perform, anak mesti pandai berpidato, anak mesti exam perfect A dan sebagainya. Sebenarnya perkara ni tak berpisah-pisah, dia berantai. Ya, betul. Rantaian yang turun daripada generasi ke generasi. Jadi kita mak kena break lah the cycle tu. Toxic cycle sebenarnya. Ya, betul. Kita yang kena break. Jadi kena sama-sama kita kuatkan diri kita. Ya, kita letakkan, ada dalam paper tu, saya tak ingat term dia apa, Acu tak ingat, tapi maknanya kita kena intensive motherhood ni, mothering ni, kita lah sebagai mak perlu set satu realistik punya expectation kepada diri kita sendiri. Kita kena letak kita punya goal yang realistik. Betul. Macam juga kita dalam exam, kita dalam sukan dan sebagainya. Maknanya kalau contoh masa zaman kita belajar, kita kena letak expectation kita yang realistik. Kalau kita dah tak membaca langsung, dah nak exam dan kita expect kita dapat A++ subjek biologi, memang tidak lah. Macam kita sebagai mak juga kan, kita tak pernah pun nak tambah ilmu. Ataupun kita pun macam ikut je apa yang orang bagi, orang cakap dan sebagainya. Kita jangan expect. Kita jangan expect untuk kita memang dapat deliver juga. Ya, perkara yang sama. Maknanya kita jangan expect lah kita akan tenang jiwa tu kan, untuk dan mencapai work family balance tu. Memang kita tak akan capai. Okey apa nama tadi, tentang realistik tadi kan. Jadi maknanya kita kena letakkan satu standard yang realistik lah. Goal yang realistik. Sebab
sebagai mak kita kena faham, tidak ada satu dalam dunia ni ibu yang sempurna. Tak akan wujud Tak ada satu apa-apa ibu yang sempurna. tak ada siapa yang sempurna kan. Tak ada. Itu memang kita kena akui dan kita kena faham yang kita ada kepenatan, keletihan, kita ada waktu kita down, kita rasa tak ada mood. Sebab tu itu adalah normal. Dia akan datang dan pergi. Dia akan datang dan pergi. Kan? Jadi kita kena set up lah priority kita. Sebab kadang-kadang mak-mak ni dia overwhelm Itulah sebenarnya overwhelm. Dia ada mental load yang tak habis-habis. Tak habis-habis. Lepas ni kena ni macam ni anak macam ni anak kat nursery okey ke tak ni. Kerja tak settle lagi. Dengan anak demam, dengan anak tak makan lagi, anak nak exam, lepas tu kerja rumah yang macam-macam yang tak berkesudahan. Dengan kain, dengan pakaian, dengan nak masak dan sebagainya. Tempat kerja lagi. Jadi dia overwhelm. Jadi kat sini senaraikan semua yang menyebabkan kita overwhelm tu dan kita kena set upkan priority. Sebenarnya. Sebab pengalaman Acu lah, zaman Acu sambung PhD kan. Maknanya memang overwhelm sangat lah kan. Rasa macam nak tepis je siapa yang datang dekat ni. Kita nak settlekan kita punya nak fokus tesis. Nak fokus kan. Jadi waktu tu Acu set upkan priority lah. Apa yang patut, mana yang penting yang patut didahulukan, mana yang penting tapi kita boleh tangguh, mana yang penting tapi kita boleh lewatkan lagi sikit, ataupun sebenarnya dalam pada banyak-banyak tu ada je yang tak penting. Tapi kita direct duk fikir. Yang tu kita kena buang. Yang mengganggu tu. Betul. Dan rasa satu lagi untuk yang ni, selain daripada itulah yang kita dah tahu kita tak mampu, selain daripada terima kekurangan diri kita, apa limitasi kita, apa yang dalam kawalan kita, mana yang di luar kawalan kita, rasa sangat perlu untuk kita ada komunikasi dengan pasangan kita. Terutamanya lah pasangan kita ataupun ahli keluarga kita yang lain lah, kalau anak dah besar kan. Bagi dia orang faham bahawa sesungguhnya kita ni ditekan untuk menjadi sesuatu yang sempurna. Kita nak ignore tak mampu sebab tekanan tu dah lama ada dan benda tu ongoing. Ongoing. Dan memang dah expect. Sebelum kahwin lagi orang dah tekan dah macam ni kan, kena macam ni. Macam tu. Dan bila kita berkomunikasi, menyatakan, minta bantuan dengan ahli keluarga, benda tu akan dapat berkurangan sikit lah tekanan kepada kita. Mental load tu kita boleh reducekan sikit. Tak adalah kita rasa terkejar-kejar, rasa macam kita je seorang yang uruskan. Bukan husband kita tak uruskan pun, husband kita buat juga kerja, tapi kita rasa macam kita je lah. Bila tak ada komunikasi tu, kita mulalah rasa dia buat sikit je. Betul. Nanti mulalah jadi masalah pula. Dia macam ni kadang-kadang kita kena belapang dada. Suami nak menolong, betul. Kadang-kadang mereka ni tak capai ekspektasi kita. Okey? Contohnya, kalau kita sebelum mop lantai, kita sapu dulu sampah-sampah, angkat barang-barang atas lantai tu. Tapi kadang-kadang suami kita, dia mop je dulu. Mop sekali, tolak je barang-barang selipar semua tu, dia tolak je dengan mop tu ke tepi. Okey. Jadi kadang-kadang masa tu memanglah mata kita sakit, hati kita rasa nak pandang tengokkan, tapi kadang-kadang kita kena tahan perkara tu. Okey? Jadilah fleksibel sikit. Betul. Acu cakap pasal expectation tu. Kalau Acu sedar, orang, yelah, society expect kita dah sekarang, kita dah absorb. Kita dah absorb perangai tu. Kita dah absorb perangai tu. Kita pula expect kat orang lain. Betul. Suami kita ni kena buat macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Sama je, 2 kali 5 je. So, nak tak nak, kita lah memang kena break the cycle. Yang kita yang dengar ni, kita yang bercakap ni, kita lah yang kena break the cycle. Jangan cepat sangat sembuh. Abang, mengapa macam tu? Jadi terbantutlah perasaan nak membantu tadi. Betul. Biar je dia buat dulu. Biar je. Anak nak tolong basuh pinggan, memang bagus, alhamdulillah sangat. Tapi kadang-kadang macam pengalaman Acu lah kan, budak lelaki basuh pinggan, airnya bukan dalam sink je, atas lantai dan sebagainya kan. Tapi masa tu memang perasaan tu rasa nak menegur terus, tapi Acu tahan. Selalunya Acu buat, Acu tahan, cakap terima kasih kat dia,
Dia cuci, lepas tu slow-slow bagi tahu dia cara dia macam tu, macam ni. And then tak apa, kita cuci je lah lepas tu sikit. Betul. Tak ada Sedih masalah. bilas je lah dah. Bilas Tapi je. lah Acu dah berjaya buat. Angah insya-Allah tak tahulah, insya-Allah lah kan nanti kan. Harap-harapnya mampu jugalah buat macam tu. Tahan mulut tu. Tahan mulut, tahan. Jangan tengok. Satu lagi yang rasa, jangan tengok dia orang tengah buat apa tu. Ya, buat Biar je. Betul. Kita buatlah kerja lain. Kita kan banyak je kerja lain daripada nak mematikan orang. Betul. Cuba kita tahan diri kita dari perkataan jangan, tak boleh, macam ni cara. Nanti dulu. Mulakan dengan berterima kasih. Acu Angah topik jangan, tak boleh ni kan. Kita buat kita nanti. dah pernah buat tak? Belum. Belum lagi. Kupas secara mendalam belum. Sebab rasa kan bila Menarik kita duduk asyik duduk jangan tak boleh ni anak ni kita dah setkan boundary untuk anak. Anak susah sikit nak belajar buat kesilapan tu. Ya, dia takut. So dia takut. Dan akhirnya membentuk nak membentuk perfectionist tu. Sebenarnya. Aku teringat tahu dulu masa tak ingatlah tahun 90-an tu ada satu iklan. Budak tu kata nama saya jangan sebab hari-hari mak kata jangan main pasir, jangan keluar, jangan memanjat. Nama saya jangan. Memang terkesan tau. Terkesan dengan iklan tu. Bagus iklan tu. Memang bagus. Nanti kita cari balik. Kan nanti kita tengok balik. Okey, balik tadi Cho. Okey, fleksibel dah tadi. Lepas tu kalau boleh komunikasi dengan ahli keluarga dia. Lepas tu tetapkan set yang realistik untuk diri kita. Kalau dah balik pukul 7 malam, nak tidur apa lagi pukul 7 malam, anak tidur pukul 9 kan. Ready je lah, tapau je lah makanan siap-siap. Lepas tu apa lagi Cho? Set priority untuk diri kita lah. Iyalah, betul. Tu. So pastikan dalam kita menjaga orang lain, pastikan diri kita terjaga. Ya. Kita guna juga sumber-sumber community support group ni. Ya. Kan sebabnya kadang-kadang mak ni dia rasa memang lonely journey juga ngah. Betul. Jadi mak ni sama je macam sama sebab PhD ngah. Sebab rasa seorang. Rasa seorang. Family tu seorang. Macam ni je family kita. Anak kita macam ni pattern kita. Suami kita macam ni pattern kita. Anak aku kena gini. Orang lain macam indah je. Kita rasa kan. Tapi hakikatnya sebenarnya kita banyak je persamaan. Tapi kadang-kadang kita tak tengok titik pertemuan yang sama. Kita cari perbezaan. Anak aku macam tu, anak orang ni macam ni. Anak aku macam tu, anak aku orang macam ni. Jadi kita tak cari titik persamaan. Ya betul, anak kami macam ni, anak dia macam tu. Tapi dia orang still kanak-kanak, perlu bermain. Biar je dia orang main. Jadi cuba cari satu titik persamaan yang boleh kita bincang bersama. Betul. Jangan cari perbezaan. Kalau cari perbezaan 3 hari 3 malam kita tak habis. Tak tidur pula. Kan berbalik pada topik tidur pula kan. Jadi macam tu. Betul. Cari titik persamaan, cari kita punya kekuatan bersama. Jadi pentingnya community empowerment yang bersama-sama ni. Doakanlah kami ni satu hari nanti berjaya membentuk satu community mak-mak yang boleh empower each other lah. Yalah, sebab Acu kalau kita je macam Ibu Angah lah kan. Yalah, Angah barulah menjadi ibu ni kan. Baru perjalanan tu rasa terasa jauh lagi lah kan? Memang memerlukan satu support system, community yang kuat. Untuk kita nak hadap semua benda ni. Kita bukanlah nak kata kita tak nak nak sangat sempurna. Memang kita takkan sempurna pun. Tapi kalau kita tak naklah teruk sangat. Itu je. Kita tak nak teruk sangat. Tak nak nampak anak tu terbiar sangat. Tak nak nampak rumah tu macam tak rupa rumah orang. Muka pecah tu. Tak naklah kerja asyik-asyik tiap-tiap hari. Muka ni je lah yang lambat. Clock in tu kan. Tak naklah macam tu kan. So kalau boleh kita nak ada satu community yang saling support. Yang saling empowering. Yang saling bagi kata semangat kan. Dan satu lagi rasa social media tu kita tengok-tengok je lah, tak ada masalah. Tengok-tengok tapi pastikan kita be real kat situ. Faham macam mana kan. Kalau kita bercakap dengan orang yang kita nampak macam bestnya lah, bagusnya lah, perfectnya lah hidup dia ni, dia mesti ada juga masalah dia. Cuma kita tak bercakap dan dia tak menyatakan sahaja. Tantang dia pun sama, tak tidur malam, banyak lagi masalah dia fikir juga. Betul. So waktu tu kita lah kena pasti yalah. Alhamdulillah rezeki dia kat situ.
Tapi bahagian lain kita tak tahu, tapi kita doakan yang baik-baik je lah untuk dia. Ya. Dia macam ni lah Ngah. Zaman kita sekolah menengah, kita rasa bestnya jadi orang dewasa. Indahnya jadi orang dewasa. Betul. Apa duit ada, boleh betul. beli kereta, boleh beli make up, boleh beli macam-macam. Tapi cuba kita tengok, bila kita dah jadi biasa, indah ke? Sebenarnya Entah. pening kepala nak bayar bil kereta, lepas tu pening nak bayar bil rumah, perangai suami, perangai anak sebagainya. Kita mula pula zaman paling best lah zaman aku remaja dulu. Betul. Aku tak payah fikir semua ni. Jadi kita akan rasa Sentiasa. indahnya sampai sudah. Kita sentiasa rasa tak cukup. Tak cukup. Betul. Jadi kita hargailah momen yang kita ada sekarang. Okey? Hargailah. Kalau kita ibu yang berkerjaya, hargailah kerjaya kita. Walaupun 10 kali kata nak berhenti kerja ke, Nak pencen awal. tak apalah, zikir di mulut tu tak apa. Tapi jauh di sudut hati tu kita hargailah pekerjaan yang kita ada yang sekarang. Kalau kita ibu rumah tangga, suri rumah, hargailah momen tersebut. Betul. Kami yang bekerja ni teringin sangat nak jadi sebenarnya, tapi tak berkemampuan. Bukan lain pula. Kakak lain malah kita cerita. Malah nak cerita panjang lagi kan. Jadi kita ni kena hargailah momen-momen yang kita ada. Betul. Bagi ibu yang memang ada anak, alhamdulillah hargai juga momen yang kita ada. Bagi ibu yang masih lagi mencuba untuk mendapat zuriat pun tak apa. Hargailah. Alhamdulillah ada rezeki. Mesti ada rezeki tempat lain. Ya, ada caranya. Dengan Allah suami, maha adil. dengan mak ayah ke, betul kan. Mesti ada rezeki tempat lain. Ada juga. rezeki semua ya. Bagi mak-mak yang ada anak yang macam sakit ke, tak sihat ke, kan, istimewa ke, kan, hargailah. Sebabnya sebenarnya nikmat Allah tu kita tak nampak. Kita nampak. Sebab kita ni ada life after life. Ya, life after life. Kita ada lagi. Kita percaya pada yang selepas tu lagi. Betul. So dengan anak, kalau macam contoh ada masalah ke, mungkin itu adalah yang menjadikan kita memudahkan perjalanan ke syurga. Ya, betul. Kan harap diri sendiri mungkin susah. Betul. Jatuh. Tunggang terbalik tak sampai-sampai. Ya, betul. Macam-macam lah orang kata, untunglah yang ni ada anak istimewa. Tiket ke syurga memang betul, tapi syurga tu mahal. Mahal. Kesabaran tahap 100%, kena bukan 100%, 200%. Acu anak, angah adik. Tapi adik pun kita rasa, oh ya Allah, betul kan? Syurga tu mahal. Memang syurga tu mahal. Kita nampak syurga tu mahal. Kan? Betul. Memang betul. Tapi kami percaya, tapi Acu rasa itulah yang meletakkan hati kita untuk terus sabar, untuk terus menjalankan kehidupan kita ni macam biasa. Dan InsyaAllah lah, bila kita sampai tahap redha tu, kita tak akan rasa merintih sangat lah. Kita tak akan merintih lah, sikit-sikit tu biasa. Anak normal pun kita merintih. Membebel kan. Apatah lagi anak istimewa pun sama je sebenarnya. Ya, maknanya kita hargai. Betul. Menghargai redha dengan apa ketentuan. Perkataan redha tu mudah nak sebut, tapi bila nak buat, capai perkataan redha tu sangat tinggi. Ya. Tapi manis kalau kita dapat berjalan menuju ke arah tu. Walaupun tahap redha kita tu bukanlah tahap macam Nabi, orang yang ahli ulama, tapi perjalanan untuk kita mencari redha Allah tu memang manis sebenarnya. Macam tajuk buku dah. Betul lah tu, Cu. Mencapai tu kita tak tahu kita mampu capai ke tak. Tapi sebenarnya yang kita pandang adalah perjalanan tu. Proses tu ongoing kan? Ongoing. So harap-harapnya sepanjang perjalanan kita tu kita sedarlah apa yang kita mampu buat kan, apa yang kita boleh kawal, tak boleh kawal. Dan kita mula terima segala kekurangan yang ada pada kita. Angah bagi Acu lah kan, macam level yang agak tinggi lah untuk kita redha dan sebagainya bila kita dapat bantu orang pula untuk terima. Untuk mencapai redha tu, untuk bagi awareness, untuk share pengalaman kita supaya dapat insight pada orang lain. Betul. Supaya individu lain tu dapat tengok perspektif yang berbeza daripada apa yang dia nampak. Daripada sempit dah jadi luas, daripada kecil dah jadi besar perspektif dia tentang apa yang dialami. Maknanya dalam proses redha tu tadi, kalau kita dapat bantu orang dan empowering community, macam kes Acu, anak istimewa, autism, dalam matlamat kita ni untuk empowering mak-mak ni, Acu rasa itu sangat, alhamdulillah sangat. Betul. Dia jadi pahala berpanjangan sebenarnya. Berpanjangan, betul. Yalah macam
bila cakap ni kan memang cakap ni sedap je, senang bunyi kan, tapi nak mencapai Nak tu mencapai memang kita bukan tahu satu susah. perkara yang mudah. Sebab itulah kalau boleh biarlah ada kita bersama-sama. Ya. Angah kena bercakap dengan Acu Sokmo supaya Angah ada constant reminder. Ya. Supaya okay boleh. Macam tu. Itulah sebab tu berbalik kepada ni tadi Angah. Jadi tak payah cerita lah mak sempurna. Intensive mothering ni tak usahlah kita fikirkan sangat. Mak-mak mak yang kita tak payahlah dah fikirkan aku ni tak sempurna lagi, aku ni tak sempurna sangat. Jauh sangatlah sifat kita manusia biasa ni untuk sempurna. Betul. Betul. Sebab kita ni sebenarnya beruntung. Rezeki kita ni, kita memang dah Islam. Ya. Kita dua memang Islam. Konsep bukan tu. convert kan. So kita dah ada konsep yang bahawa tak ada benda yang sempurna. Kita tak mengejar kepada kesempurnaan sangat tu kat situ kan. So kita ada konsep tu, tapi kita cakap memanglah kita cakap. Tapi bila kita buat ataupun expectation, kita rasa nak memenuhi expectation orang yang sepatutnya kena macam ni, sepatutnya kena macam ni, benda tu kita akan terlupa, goyah jugalah. Dia macam ni lah, berbalik kepada satu teori kan, hierarchy of Maslow. Maknanya manusia ni pada at the end dia nak capai kesempurnaan diri. Okey lah, menarik lah teori tu kan. Tapi macam ni lah konsep dia. Kita memang tak sempurna, tetapi kita berusaha untuk naik tingkat tu. Tapi setakat mana yang kita mampu lah. Betul. Bukan kita stuck pada satu level dan dah cukup. Aku tak boleh buat apa-apa. Inilah nasib aku. Betul. Sampai ke mati. Tak ada. Betul. Tapi dalam proses tu kita naik satu level. Ada orang langkah dia besar, ada orang langkah dia sikit-sikit, ada tapi orang dia ongoing. Betul, ongoing. Ada orang naik 3 langkah, tiba-tiba dia terundur 2 langkah, lepas tu dia naik lagi 5 langkah, dia terundur pula 3 langkah lagi dan dia naik lagi 4 langkah. Tak apa. Unik. Setiap proses tu takkan sama. Betul. Tu yang pentingnya perjalanan tu. Itu yang penting. Betul. Okay, Jo. Rasanya kita sambung untuk next pula. Episode pula. Kan sedap sangat orang dengar ni. Tangan kita orang pun dah macam apa dah. Okay, kita jumpa lagi InsyaAllah next week. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen lah apa-apa yang nak share ke apa-apa kan. Supaya kita orang pun makin bersemangat. Dan insyaAllah dapat berikan manfaat pada yang lain lah. Itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.